Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali dalam matematik tambahan di mana kita dah tamatkan peperiksaan percubaan SPM 2021 bagi tingkatan 5 tahun 2021 minggu lepas pada hari Rabu kan? Rabu kan kamu ambil exam admat. Jadi dah genaplah seminggu dan cikgu dah tanda semua kertas-kertas kamu. Dan kali ini kita akan rujuk kepada skema jawapan lah. Okay. Kertas cikgu tengok macam mana sama cikgu dapat bagi kepada kamu ataupun tidak lah. Okay, jom kita teruskan. Yang pertama, ini kita dah bincang dalam kelas sebenarnya sebab cikgu ambil daripada buku teks saja. Okay, soalan pertama daripada kertas 1. Tentukan sama ada peristiwa tersebut ialah pemboleh ubah rawat diskrit atau pemboleh ubah rawat selanjar. Jawapan kamu di sini hanya ada 2 kebarangkalian saja. Adakah pemboleh ubah rawat diskrit ataupun pemboleh ubah rawat selanjar? Jadi, sekiranya apa itu diskrit dan apa itu selanjar? Masih ingat tak? Ingat tak diskrit? Beza antara diskrit dan selanjar. Diskrit dalam bahasa Inggeris dia adalah discrete, still the same. Dan selanjar adalah continuous. Continuous. Secara berterusan. Jadi, nak cari balik tu muka surat berapa sekejap Buku teks diskrit dengan selanjar. Muka surat 144. Buku teks matematik tambahan tingkatan 5 Okay, di mana diskrit ini adalah sesuatu yang kamu boleh bilang. Kamu boleh kira dan dia merupakan nombor bulat. Nombor bulat. Okay, 1, 2, 3. Kamu boleh kira benda tu. Pen, lagi apa? Mungkin kertas, buku, orang. Itu merupakan perkara yang boleh dikira. Manakala selanjar adalah nilai yang dia ada poin-poin. Yang dia bukan satu nilai yang tetap. Contoh ketinggian kamu, berat kamu, lagi apa volume of water, isi padu air. Jadi perkara itu ada perpuluhan. Dia bukan satu nombor yang jitu. Okey, jadi di sini soalan 1. 6 orang pengawas dipilih. Adakah diskrit ataupun selanjar pandangan kamu? 6 orang pengawas. Diskrit. Sebab kenapa kita boleh bilang kan? Jadi kalau ikutkan cara penulisan dia, kalau X ini bersamaan dengan kosong, boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Boleh ada kemungkinan juga kita tak memilih yang salah seorang daripada pengawas tersebut. Jadi di sini jawapan dia adalah pemboleh ubah rawak diskrit. Tulislah perkataan penuh, cikgu buat pendek je. Okay. Seterusnya adalah bangunan yang paling rendah di Bandar Seroja sekian-sekian lah. Dia nak cakap pasal tinggi bangunan. Satu dalam 3 meter, satu lagi 460 meter. Agak-agak adakah dia diskrit ataupun selanjar? Ingat tak kalau tinggi? Kalau tinggi, adakah dia masuk dalam diskrit ataupun selanjar? Selanjar. Sebab kenapa? Nilai X kamu itu, tinggi tu 3 meter tak semestinya 3 meter sharp. Dia boleh jadi terletak jadi 3.41 meter. Contoh begitu kan. Jadi nilai X itu mempunyai range ataupun julat antara 3 meter hingga 460 meter. Okey, maka jawapan kamu adalah pemboleh ubah rawak selanjar. Okey, pemarkahan dia adalah kamu dapat jawapan diskrit, kamu dapat P1, dapat selanjar P1. Ada ramailah yang dapat jawapannya. Okey? Now, kita akan teruskan kepada soalan nombor 2. Jadi, semua okey? Kalau okey, tolong communicate dengan cikgu, type 111 dekat chat. Cikgu nak semua gerak tangan tu. Yang buka kamera ke tak buka kamera ke, type. Ada ke dok? Okey, 111. Yang lain? Okey. Cikgu akan teruskan. Kita ada 5 orang Okey. Now, kita akan teruskan soalan B. Nombor 1B. Jadi ini adalah dia punya luas. Masuklah soalan yang ini. Maka, nyatakan min bagi X.
Min yang mana Min? Yang mana satu Min? 15. 15. Yang berada di tengah-tengah ini adalah min kamu. Tak payah kira. Ambil sahaja. Jadi simbol min, kalau kamu nak tulis mu macam ni, terus 15 pun boleh. Atau kamu nak tulis min sama dengan 15, dapat 1 markah. Okey. Seterusnya, ungkapkan rantau berlorik Q dan R dalam tata tanda kebarangkalian. Jadi kamu hanya perlu ambil yang ini dengan yang ini. Tuliskan dalam bentuk dia punya rantau apa? Dalam bentuk ketaksamaan dia. Maka yang pertama kita ada 18 dan yang kedua adalah kurang daripada 18. Maksudnya 12 di sinilah. Okey. Jadi apa yang kamu kena buat adalah kebarangkalian apabila sorry. Jawapan dia adalah bagi ruang R. Sekejap aku tak nampak. Okey, bagi ruang R. Okey, R ini adalah kebarangkalian dia adalah X kurang daripada 12 dan bagi bahagian Q, kebarangkalian dia adalah X lebih daripada 18. Kamu buat dua-dua ni, kamu dapat 1 markah. Mudah tak? Mudah je. Cuma kamu tak biasa dengan ayat dia. Okay? Seterusnya, lepas dah ungkapkan soalan 3, dia cakap sekiranya nilai dia kurang daripada 18 ni, kawasan yang area di sini adalah 0.7635. Kena carilah. Kena cari apa pula sekiranya lebih 18 dan apakah kebarangkalian antara 15 dengan 18. Maka cara nak menyelesaikan ini adalah perkara pertama kita kena dapatkan dulu apakah, ini maklumat yang kita ada 18 sama dengan 0.7635 dan dalam satu kebarangkalian penuh, bell shape tu, dia adalah bersamaan dengan 1. Kena ingat yang itu Jadi yang pertama kita nak cari adalah apabila PX lebih daripada 18. Macam mana nak dapat? Macam mana nak dapat? 1 tolak 0.7635. 1 tolak 0.7635. Maka jawapan kamu akan dapat 2365. Okey, dan ini dah jawab soalan yang pertama. Soalan yang kedua dia tanya apakah kebarangkalian apabila nilai X tadi terletak antara 15 dan juga 18. Okey, kita tahu ruang di sini dan ruang di sini mempunyai luas yang sama iaitu 0.2365. Okey, maksudnya dalam sini adalah 0.2365, yang sini pun 0.2365. Okey, sebab min tu dia membahagikan dua-dua. Maka nak dapatkan luas dia, kamu ambil je 1 tolak dengan 2 darab 0.2365. Dapatlah jawapan 0.5270. Tolaklah semua ni dalam satu bell shape, dia ada 1. Kan dia ada 1. Ini adalah 1.0. Kita tolakkan dengan yang sebelah kiri sini 0.2365. Lepas tu tolak lagi yang sebelah kanan iaitu 0.2365. Sebab tu kamu dapat jawapan yang bawah ni. Okay, maka yang ini membolehkan kamu dapat markah di sini. K1 N1. Okay, now soalan B dah selesai. Siapa yang faham? Untuk kita teruskan pada soalan seterusnya, sila type 222. Nak tengok lagi fokus ke tidak ni Dua orang je yang fokus. Yang lain ada. Kailong ada lagi. Ada. Okay, boleh dapat lain lagi Atilia ada? Ada. Siapa lagi? 2, 4, 5. Okay, dah selesai. Now, kita akan teruskan dengan soalan yang seterusnya. Syangkut-syangkut. Alah, nanti boleh tengok ni recording. Okay, seterusnya soalan nombor 2. Soalan ni tajuk apa Soalan ni tajuk apa
Tajuk apa pun tak ingat dah. Permutation and Filiator. combination. Ya? Bab 4 Permutasi. kan? Apa nama bahasa Melayu dia? Permutation? Filiator kan? Pilih atur dan gabungan. Ya, cikgu ingat bahasa Melayu dia je. Ya, betul Bika. Pilih atur. Okey nak. Soalan pilih atur. Sekarang dia ada sebuah keluarga terdiri daripada ayah, ibu dan 4 orang anak. So berapa orang keseluruhan dia? Berapa orang keseluruhan dia? Ada 6. Now, dia duduk bersama-sama mengelilingi sebuah meja bulat. Bila bulat, perkiraan dia sedikit berbeza lah. Okay, bulat, ya Allah, bulat cikgu pun macam apa. Now, yang pasti ayah dan ibu mesti duduk di sebelah-sebelah. Yang lain 1, 2, 3, 4. Anak-anak yang lain boleh berubah-ubah tempat. Tapi mak bapak pun boleh ubah tempat juga. Jadi yang pertama, antara mak bapak boleh berubah tempat. Kan ada 2 orang dia boleh berubah tempat. Mak belah kanan, ayah belah kiri. Dan seterusnya sebelah sini pun dia akan boleh berubah-ubah tempat. Maka slot yang ada adalah kita ada 1 slot, 2, 3, 4, 5. Betul? Betul So apa yang terjadi adalah kita akan ambil daripada 5 kita tolakkan dengan 1 faktorial, kita akan dapat sama dengan 24. Lepas tu antara mak bapak tu pun kita boleh pindahkan. Jadi bila kita pindahkan kita akan dapat 2. Maka jawapan akhir dia adalah 24 darab dengan 2, kita dapat 48 cara untuk disusun. Okey, yang mana mak bapak tu mesti duduk sebelah-sebelah. Itu jawapan dia. Siap? Okey, so ini adalah yang ini membolehkan kamu dapat markah dia adalah P1, ini adalah K1, ini adalah K1 dan ini adalah N1. 4 markah dalam masa, kalau kamu nak terus buat 5 tolak 1 faktorial darab 2 faktorial sama dengan 48 cara, satu baris ni kamu boleh dapat 4 markah. Okey, boleh Maka selesai soalan nombor 2, kita proceed kepada soalan seterusnya. Lakaikan graf bagi fungsi kuadratik berikut. Dah nama bentuk kuadratik. Kuadratik bentuk apa? Kuadratik bentuk apa? Macam mana bentuk kuadratik? Kuadratik. Macam mana bentuk dia? AX kuasa 2 tambah BX tambah C ke? Itu persamaan am, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Sama dengan kosong. Tapi bentuk dia macam mana? U atau U terbalik. Sama ada graf senyum atau graf sedih. Betul lah, U ataupun U terbalik. Okey. Jadi kalau di sini agak-agak adakah senyum atau sedih graf dia? Senyum. Graf senyum. Maka kamu lukis bentuk graf senyum, kamu dapat 1 markah. Apakah pintasan Y dia? Pintasan 3. Y dia berapa? 3. Pintasan Y dia adalah 3. Jadi pintasan Y kamu dapat, pintasan Y sama dengan 3 kamu dapat, ini adalah markah yang seterusnya. Dan seterusnya, apakah nilai minimum? Nilai minimum. Negatif 2 ke? Negatif 2, lepas tu? Negatif 2 dengan? XY. Kosong. Kosong. XY. Ambil dari Kosong. sini. Negatif 2. Ingat tak? AX tambah P kuasa 2 tambah Q sama dengan kosong. Jadi kamu punya nilai maksimum atau minimum adalah negatif. Salah, sini patutnya minus ni. Sepatutnya minus P. So, nilai minimum kamu adalah P dan Q. Jadi, bila P dan Q, maka nilai minimum kamu adalah sepatutnya negatif 2 dan juga positif 3. Bila kamu dapat nilai minimum tersebut, nilai minimum kamu dapat 1 lagi markah. Lukislah, kena lukis.
Maka kamu lukis dia, nakar kan? Ya Allah, graf senyum cikgu pun. Okay, di mana dia berpintas. Astagfirullah, buruk. Buruk sungguh ni. Sekejap Okay, dapat tak? I'm choosing this thing, kenapa tak nak keluar? Okay, di mana kamu ada, ini adalah fx, ini adalah x. Okay, lepas tu kamu kena lukis lah. Bila kamu lukis, pastikan dia, adakah dia melintasi pintasan x atau tak? Ada tak? Tak. Dia gitu. Di mana ini adalah 11. Lepas tu anggaran lah kamu nak lukis dia lebih lengkung ke dalam lagi bagus. Cikgu punya lengkungan tak berapa cantik. So yang ini adalah 3, ini adalah negatif 2. Ini merupakan fx sama dengan 2 x tambah 2 kuasa 2 tambah 3. Okay, macam mana nak tahu dia graf senyum? Sebab nilai A kamu adalah positif, iaitu 2. Okay, so yang ini buatkan kamu boleh dapat 3 markah. Okay, selesai di situ. Now, kita nak kena buat generalisasi tentang kesan perubahan setiap nilai. Okay, jadi apabila nilai A berubah kepada 6, apa yang jadi? Nilai A daripada 2 pergi ke 6. A daripada 2 pergi ke 6. Apa yang jadi? Dapat tak idea tak? Ada Graf tu makin? Ya? Sebelah kanan X ke? Apa tu? Dia kembang kan? Ya. Semakin lebar. Kembang ataupun kelebaran graf. Sekejap. Salah. Apa tadi? Semakin kembang ke? Tak. Kelebaran. Bukan makin lebar. Dia mengganggu kelebaran. Tetapi kelebaran graf semakin berkurang. Okay, dia semakin berkurang. Manakala kita sebut pasal kelebaran, bentuk dia, lepas tu kita sebut pasal paksi simetri dan juga nilai minimum. 3 perkara ni je yang akan diganggu. Sebab A dia akan cakap, ID tu. Ingat balik, untuk perubahan A akan memberi kesan kepada bentuk sama ada graf senyum ataupun sedih. Lepas tu nilaian dia sama ada makin besar ataupun kecil. Lepas tu nilai B akan mempengaruhi paksi simetri. Seterusnya nilaian C akan mengganggu pintasan Y dia. Dia akan memberi efek kepada pintasan Y. Okay, jadi kalau nilai A itu berubah di mana dia semakin, kelebaran tu semakin dia makin menguncup lah. Okay, kalau makin kecil nilai dia semakin mengembang. Okay, seterusnya apabila nilai B itu, kelebaran graf berkurang tetapi paksi simetri dan nilai minimum tidak berubah. Okay, seterusnya adalah soalan nombor 2. Nilai H berubah kepada negatif 6. Okay, nilai H itu adalah di sini. Dia punya apa nama tu? Dekat sini. Okay, H. A tambah H. Okay, kat situ kan. So, apa yang terjadi adalah graf dengan bentuk sama. Okay, daripada graf bentuk asal ini, yang sekarang apabila nilai H berubah, dia akan bergerak secara mengufuk. Horizontally. Secara mengufuk. 4 unit ke kiri. Sebab dia mempengaruhi paksi simetri. Okay, daripada bentuk asal yang atas ni, dia gerak sebanyak 4 unit. Sebab daripada negatif 2 dia pindah kepada negatif 2, where is my mouse? Okay,
Daripada negatif 2 dia pergi pindah kepada negatif 6. Jadi perbezaannya adalah sebanyak 4 unit ke kiri. Itu maksud dia. Itu untuk nilai H lah. Sebab nilai H ni dia berada di sini, paksi simetri tu. Dekat paksi simetri. Simetri cikgu pun tak simetri. Okay. Jadi bergerak secara 4 unit ke kiri. Dan persamaan paksi simetri dia, persamaan paksi simetri yang terbaharu adalah menjadi X sama dengan negatif 6. Nilai minimum tidak berubah dan bentuk pun sama. Okey? Dan yang seterusnya apabila nilai K itu berubah kepada 8. Nilai K ini adalah pintasan. Macam cikgu cakap, nilai K adalah pintasan. Dia kata nilai K berubah kepada 8. Kenapa 11 ini? Kenapa cikgu tulis 11 Oh, yelah. Memanglah 11 sebab bila kita kembangkan benda ni kita akan dapat 2x kuasa 2 tambah dengan 4x 8x tambah dengan 2, 4, 8 tambah 3, 11. Betul lah. Okay. So C kamu adalah positif 11 Okay. Sekarang apabila berubah nilai K kepada 8, jadi dia dapat bentuk yang sama. Cumanya dia akan bergerak berapa unit menegak 5 unit ke atas. Nilai minimumnya menjadi 8. Okay. Bila dia bergerak, okay, ni tadi 3 kan? Dia daripada 3 tadi, dia kata nilai K berubah kepada 8. So nilai K berubah kepada 8. Jadi nilai minimum dia akan menjadi negatif 2 daripada tadi berapa? 3. 3 kepada 8 yang dia kata. So kamu akan dapat negatif 2, 8. Maka perubahan unit dia daripada kan yang berubahnya kat sini. Kan? Yang berubahnya adalah 8 ni kan? So 8 daripada 3 kepada 8, berapa unit dia akan kacau? 5. So graf dengan bentuk yang sama bergerak secara menegak 5 unit ke atas. Okey, itu maksud dia. So selesai. So pemarkahannya setiap satu tu kamu dapat 1 markah dan penambahan apabila kamu menyatakan nilai yang baharulah. Kalau kamu cakap sama ada X sama dengan negatif 6 ataupun kamu cakap nilai minimum dia sekarang berapa ni kan, perubahan sebanyak 5 unit semua tu, kamu akan dapat markah yang tambahan. So dapat 4 markah dan juga graf tadi 3 markah. Okay. So far. Kalau dapat tekan 101. Semua nombor cikgu tukar. Laju Kailong. Hati dapat. Hati Lia dapat. Okay. Senyum sikit. Okay. Dah? Semua dah boleh Okay. Cikgu akan teruskan Majority dah dapat. Kita akan teruskan kepada soalan nombor 4. Soalan nombor 4. Dia bagi ni soalan apa? Soalan apa ni? Pembezaan. Pembezaan lupa ke? Ada yang dapat, ada yang kurang dapat Okay. Bila mana Y bersamaan X kuasa 2 tambah 4 bahagi X. Perkara pertama kamu kena buat apa? Kalau ada bahagi kena buat apa? Nak mudahkan? X bawah atas. Bawah atas. Kalau bawah atas dia akan jadi? Negatif 1. Negatif 1. Ikutlah kat atas ni ada 1 ke tidak? Dia ada nombor berapa? Kalau kuasanya tak ada tulis, maksudnya kuasa 1. Kamu buat yang atas dia akan jadi negatif. Dan bila mana kamu nak bezakan dia dy terhadap dx. Dapat jawapan berapa?
2x 2x tolak 4x tolak kuasa negatif 2. 4x kuasa negatif 2. Okey, kalau kamu ungkapkan secara lengkap, kamu akan dapat 2x tolak 4 bahagi dengan x kuasa 2. So, ini menjadikan kamu dapat markah penuh. Okey, kamu dapat markah penuh kat sini. So, ini kamu faham konsep P1, K1, N1 jawapan akhir. Okey? Now, seterusnya kita akan sambung kepada soalan D. Apabila nilai X, okey, kadar perubahan Y apabila X sama dengan 1 dan X sama dengan 2, diberi bahawa X menokok dengan kadar tetap 3 unit per saat. Okey, kalau dia kata X menokok tu penambahan lah kan. So, kamu akan dapat 3 unit ni adalah dx terhadap apa? Kalau masa? dt. dt. dx terhadap dt. Okay. Jadi dia kata kadar perubahan y tadi kan. Okay, now. Kita dah ada dx sama dengan dt. Sekarang kita nak cari dy dt kan. Sebelum itu kita gunakan maklumat apabila x bersamaan dengan 1. Jadi dy dx kamu masukkan nilai nilai 1 tadi tu. Okay. Kadar perubahan y apabila x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Okay. So, bila mana X sama dengan 1, kamu akan dapat, masukkanlah nilai dia. 2, 1 tolak 4 bahagi 1 kuasa 2. Ini adalah X Ni, X. Kamu gantikan sahaja tempat dia. Jadi, kamu akan dapat berapa? Negatif 2. Ish. Ya, dia buat hal. Okay. Jawapan dia adalah negatif 2. Dan kita dah dapat daripada maklumat tadi dx bersamaan dengan dt sama dengan 3. Maka kadar perubahan dia adalah kadar perubahan y diberi melalui dy dx sama dengan dy bahagi dengan, ni chain rule chain rule, kena ingat chain rule, dy dt darab dengan dx terhadap dt, dx terhadap dt. dx terhadap dt. Maka masukkan saja negatif 2 darab 3. Jadi kamu akan dapat jawapan dia adalah negatif 2 darab 3. Negatif 6. Maka bila mana negatif bermaksud adakah dia bertambah ataupun menyusut? Berkurang. Maka y dikatakan menyusut pada kadar 6 unit per saat. Okey, macam tu cara nak jawab dia. Selesai. Maka pemarkahan dia adalah, kamu kata dia negatif dan menyusut tu kamu dapat 1 markah. Yang ini dx dt kamu dapat K1. K1 masukkan nilai kamu dapat. Kena buat ayat ke cikgu? Ya. Matematik kamu kena faham konsep dia apa. Kamu buat tapi kena tahulah apa yang kamu buat. Kena tahulah negatif tu apa maksud dia. Positif tu apa maksud dia. Buat ayat dia lebih menunjukkan kamu betul-betul faham konsep tu. Okay. So selesai soalan nombor 4, kita move on kepada soalan seterusnya. Iaitu soalan nombor 5, sahkan kebenaran. Allah, fungsi. Mudah je ni. Okay. Bila sahkan kebenaran fungsi, dia mempunyai fungsi songsang. Okay. Bila mempunyai fungsi songsang bermaksud F darab dengan F negatif 1 bersamaan dengan 1. Dapat sama dengan X, kamu dapat nilai X. So, ini adalah pastikan dia songsangan dia. Ni adalah songsang terhadap masing-masing. Maka kamu kena cari FGX dan juga GFX. Faham tak?
Faham tak? Konsep ni ada dalam dekat nombor berapa? Buku teks muka surat 25. Okay, konsepnya adalah apabila kamu nak sahkan kebenaran tersebut, kamu mesti cari fungsi songsang dan fungsi songsang dia mestilah dia dapat nilaian yang terakhir kat situ. Iaitu X. Okay, jadi ini ada dua fungsi. Fungsi F dan juga fungsi G. Kita cari fungsi gubahan antara keduanya, FG dan juga GX. Kalau jawapan dia sama, maksud dia adalah fungsi songsang. Dia adalah songsang terhadap satu sama lain. Okey, jadi cara dia adalah, tahu tak cara nak cari fungsi gubahan dia? Tahu kan? Jadi kita dapatkan FGX, cikgu terus buat pendek je lah FGX dalam kurungan F masukkan 3 tolak X bahagi dengan 2. Yang ini masukkan dalam F. Maka kamu dapat 3 tolak 2. Okay, kita masukkan X tadi iaitu kat sini. 3 tolak X bahagi dengan 2. Cikgu tukar warna lah. Ni warna hijau kat sini. Okay, ini FGX. So ini adalah G dia. Yang bahagian depan ni adalah kuning dia. 3 tolak 2X. Okay, kita gantikan kat situ. Maka selesaikanlah. 2 dengan 2 boleh potong. Maka 3 tolak 3 adalah kosong. Negatif darab negatif, kamu akan dapat X. Okey, laju sangat. Kalau laju sangat, cikgu kembangkan satu-satu 3 tolak, okey. Negatif darab 3 dapat 3. Negatif darab negatif dapat positif X. 3 tolak 3, kosong. Sama dengan X. Okey, itu adalah yang pertama. Seterusnya kita cari pula fungsi gubahan apabila G terhadap Fx. Okey, G terhadap Fx. Maka sekarang ni pula G jadi asas. Dan dia punya Fx tu yang kita gantikan. Fx tu adalah 3 tolak 2X. Okey, ini adalah Fx. Ini adalah dia punya G dia. Okey, maka kamu punya persamaan tadi adalah G3. 3 tolak X buat kurungan bahagi dengan 2. Maka ini tadi G kamu. G kamu iaitu 3 tolak X bahagi 2. Kamu gantikan dengan kamu punya Fx iaitu 3 tolak 2X. Okay. So kita kembangkanlah. Kamu akan dapat 3 tolak 3 tambah 2X bahagi 2. 3 tolak 3, kosong. Jadi kamu akan dapat 2X bahagi 2. 2 bahagi 2, 1. Maka jawapan kamu adalah X. Perasan tak jawapan akhir kedua-duanya adalah X. Maka di sini, dia merupakan songsangan terhadap satu sama lain. Di mana FGX sama dengan GFX sama dengan X tu lah. Ni kan? X kat situ. Jadinya, ini dah sahkanlah. Kita sahkan bahawa GX iaitu persamaan dia 3 tolak X bahagi 2 ialah fungsi songsang bagi Fx. Songsang bagi, kena nyatakan Fx tu persamaan dia apa? Fx sama dengan 3 tolak 2X. Selesai. Maka bila kamu dah dapatkan yang ini, kamu dapat 1 markah. Okay, persamaan dia. Yang ini dapat 1 markah, ini dapat 1 markah. 3 markah. Okay, selesai. Laju sangat ke? Okay, ini penyelesaian dia Kena ingat, songsangan dia mesti, okay, boleh Now, kita sambung kepada soalan nombor 6. Boleh? Okay, soalan nombor 6, cari nilai X yang tercangkum di antara 0 dengan 360 darjah yang memuaskan persamaan yang berikut. Yang ini dah masuk berkenaan trigonometri. 4 markah tu, banyak tu. Jadi perkara pertama macam biasa cikgu suka salin soalan dulu. 2 cos 2X tolak 13 sin X tambah 10 sama dengan 0. Okay, kita tukar warna sikit. Now, perkara pertama, bila cos 2X, ada tak senarai rumus? Boleh buka tak senarai rumus? Cos 2X.
Buka senarai rumus. Nombor 9, cos 20. Cos nombor 20. Tak. Okay, cikgu buka kat sini. Okay, cos. Ada kat depan, jangan kata tak ada Kita tengok cos double angle. Okay, sudut berganda. Jadi di sini kita tengok pilihan antara yang pertama, yang kedua dan juga yang ketiga. Sekarang, selepas kamu ada cos 2x, lepas tu adalah sin. Kan? Soalan dia tadi, mana soalan dia? Page 6. Soalan dia melibatkan sin. Kan? Jadi, untuk ini, kita nak wujudkan kuadratik. So, jadikan dalam satu pemboleh ubah saja. Satu fungsi trigo je. So, daripada cos tadi kita tukarkan kepada sin. Sebab sin ni yang termudah. Kan kita ada cos square, kita ada cos 2, cos 2x, cos 2x, cos x. So, kita ambil yang termudah. Kalau dalam ni ada part yang susah-susah, korang ambil yang termudah. Sebab kat sini antara sin x dengan cos 2x, 2x ni yang agak complicated. So kita pindahkan, kita tukarkan kepada yang termudah iaitu sin x. Now daripada senarai rumus tadi, yang kita tengok yang ada sin. Ada tak yang sin saja? Kita ada yang sin sahaja iaitu yang ketiga ni. Okay, so kita ambil yang itu, kita masukkan. Jangan takut kalau dia kuadratik ke apa, jangan takut. Dia ada kuasa 2 ke apa, jangan takut. Maka apa yang kita ambil adalah 2, 1 tolak 2 sin 2x tolak 13 sin x tambah 10 sama dengan 0. Boleh? Okay. Now, sekarang kita ada dalam kurungan. Kita kembangkan dia. Maka kita dapat 2 darab 1, 2 tolak 2 darab 2, 4 sin square x tolak 13 sin x tambah 10 sama dengan 0. Nombor dengan nombor boleh settle tak? Nombor dengan nombor kita boleh selesaikan. Jadi kita akan dapat, okay, ini negatif tapi ini sama dengan 0. Memanglah dia negatif tapi ini sama dengan 0. So kita boleh pindahkan ke belah kanan, betul? Atau kita darabkan semua persamaan tu dengan negatif. Kita darabkan semua dengan negatif ni darab negatif 1. Jadi kamu akan dapat yang ini dapat negatif 2. Ini dapat negatif 10. Negatif 2 tolak 10 adalah negatif 12 kan? So yang ini pun daripada negatif kita dapat positif. Jadi kita dapat positif 4 sin square x tambah 13 sin x tolak 12 sama dengan 0. Jangan takut dengan kuasa 2. Sebab kuasa 2 ni kalau kalian perhatikan, dia umpama AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Itu sahaja. Okay. So ini X kuasa 2. Ini X. Jadi kamu ada nilai A 4, B 13, C adalah negatif 12. Ambil kalkulator, tekan dalam kalkulator. So kamu akan dapat berapa tu? Ambil kalkulator, tekan kalkulator, dapat berapa? 0.75 dengan negatif 4. Jadi kamu akan dapat sin X sama dengan 0.75 atau sin X sama dengan negatif 4. Kan? Okay, so kita naikkan ke atas lah macam biasa. So 0.75 boleh tukarkan dalam bentuk pecahan tak? Boleh. 3 apa jadi dapat apa? 3 per positif, 3 per 4. Jadi kamu akan dapat 4 sin X tolak 3 dan sini adalah sin X tambah 4. Okay. Jadi selesai di situ. Yang ini boleh ambil tak negatif? Boleh ambil negatif tak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab kenapa? Sin X itu mesti terdiri antara 0 hingga positif 1.
Okey, jadi jawapan akhir kamu adalah 0.75. Tetapi kena ingat, okay, dia jawapannya memanglah X sama dengan, ni sin X sama dengan 0.75. Jadi nak dapatkan X kamu kena X sama dengan sin inverse Sin inverse 0.75. Dapat berapa? Berapa? 48.59. 48.59 darjah. Now, boleh tak apa tu? Boleh tak apa tu? Okay, kita belajar, kita ada all science teacher is crazy, right? Okay, cikgu lah tu. Tapi tak apalah, crazy about ilmu. Now, yang pertama 48.59 berada di sini. Seterusnya yang mana, kuadran yang mana ada nilai sin positif? Kedua. Ada pada yang kedua. Jadi kita reflektkan di sini, berapakah sudut yang ini? Berapakah sudut yang itu? Satu 131.41. 131.41 darjah. Selesai. Cikgu cikkan sikit. Inilah penyelesaian bagi soalan yang sebegini. Okay. 4 markah tu kat mana? 4 markah tu berada pada bila kamu berjaya gantikan yang ini, kamu dapat 1 markah. Okay, lepas tu bila kamu berjaya dalam kuadratik tadi, kamu selesaikan, kamu dapat 1 markah. Dan jawapan akhir setiap satu ini 1 markah. Boleh? Gunakan sahaja formula yang ada kat depan tu. Jangan takut kalau dengan kuadratik, dengan kuasa 2 tu. Jangan takut dengan kuasa 2. Okay? So nanti sekarang ulang. Kamu akan dapatlah macam mana nak selesaikan soalan sebegini. Kita akan teruskan dengan soalan seterusnya. Ya Allah, cert lagilah senang. Masing-masing blur dah Okay, soalan cert tingkatan 4 Soalan cert tingkatan 4. 2 tambah cert 3 bahagi dengan 3 tolak cert 3. Misi utama kita adalah kita tak nak ada cert kat bawah. Kita tak nak ada simbol radikal macam ni kat bawah, tak nak. So cara dia nak hapuskan dia adalah kita darabkan dengan, okay, salin balik yang bawah ni, tukar operasi. Sekarang operasi kat bawah operasi apa? Tolak. So lawan bagi tolak adalah? Tambah. So apa operasi kat bawah? Kamu salin je kat atas. Kamu dapat 1 markah. Boleh? K, sorry. Ni adalah K1. K1, kaedah. Okay. Selepas selesai di situ, selesaikanlah. Okay. Tips dia adalah bila mana bila mana kamu berjumpa dengan sebegini, sama dengan, buat bawah dulu. 3 darab 3 berapa? 9. Negatif darab positif? Negatif. Set 3 darab set 3? 3. Set 3 darab set 3, kamu akan hilang set tu, dia dapat 3. So 9 tolak 3. Tak payah pening nak kembang-kembang yang lain, kamu akan dapat macam ni. Semua soalan set memang akan macam tu. Okay, yang atas pula kamu kembangkan yang ini. 2 darab 3, kamu akan dapat 6 tambah 2 set 3 tambah dengan 3 set 3 tambah dengan 3. Okay, settlekanlah yang satu geng. Yang ada set tu macam X lah. Dia macam X, macam 2X tambah 3X. Macam tu je. Okay, jadi kamu akan dapat nombor dengan nombor. 6 tambah 3 dapat 9. Okay, 2, ini umpama 2X tau. Tambah dengan 3X. Umpamanya. So kamu akan dapat 5 lah. Tambah 5 set 3. Bahagi dengan 9 tolak 3? 6. Maka jawapan kamu inilah.
Inilah jawapan kamu N1. Kembangkan tadi pun dapat 1. 3 baris sahaja dapat jawapan. Okay? Now, kita sambung dengan soalan B. Soalan B dia kata tanpa menggunakan kalkulator selesaikan persamaan log. Logaritm ni cikgu fahamlah. Kebanyakannya ada yang tak dapat. Okay, tapi yang atas set tu memang senang sangat lah. So lepas ni kalau jumpa set cikgu harap semua boleh dapat jawab Sebab memang senang. Hanya kamu lawankan saja dengan yang bahagian bawah tu. Okay, jom kita teruskan kepada soalan seterusnya di mana soalan dia minta log 416. Okay, log asas 4 di mana dia ada log lagi di dalam 5 tolak 4 X. Cikgu salin soalan dulu sama dengan log ini 16, ini 4 kan? Betul. Okay. Step pertama adalah kita tak nak, kita tengok sini ada log 4. Sini log 3, sini log 16. Semua lain-lain. Tapi dalam logiknya kita ada 4 dengan 16, kita boleh tukarkan kepada log 4 atau log 3. Logiknya. 4 dengan 16 boleh tukar kepada log apa? Asas yang sama. Antara log 4 dengan log 3, yang mana lebih mudah nak tukar? Antara log 4 dengan log 3, kita nak ubah yang ni. 4N, ya betul. Betul lah Aidil. Lebih mudah untuk kita tukarkan kepada log asas 4. Okay, so tak perlu guna kalkulator. Logik dari segi sebab 4 kuasa 1, 4. 4 kuasa 2, 16. 4 kuasa 3, berapa? 16 darab 4. Cikgu pun tak berapa mahir sangat ni. Okay, so 64. Kamu dapat berapa? 64. 64, ya, terima kasih banyak. Okay, 64. Okay, itu dia punya logik dia. Lebih mudah kita nak tukar kepada log 4. Okay, so salin dulu yang lain yang tak berkaitan. Kita nak tukar yang belakang dahulu. Nak tukarkan asas, kita akan jadikan kepada dia daripada log A asas B, kamu akan wujudkan satu log baru, iaitu log C A log C B. C ni lah yang baru. Yang baru ni kita letak 4 lah. So, kamu akan dapat log 4 log 4 16. Nampak tak? Nampak tak permainan dia kat situ? Kita wujudkan C kat situ. Sebab kenapa belakang ni pun ada, yang bahagian depan pun ada 4. Okay, seterusnya kita dah dapat sebegitu. 16 ni kita boleh tukarkan kepada apa? 16. Log 16 asas 4. 4 kuasa 2. Kita boleh buat log 4 kuasa 2. Kuasa dalam log boleh bawa ke depan. Log 4 asas 4 boleh jadi 1. Boleh Maka kamu akan dapat log, berapa mana tadi? So cikgu akan dapat log 4 log 3 5 tolak 4x sama dengan, ini kurungan. Ini adalah 1 bahagi dengan 2. Boleh tak sampai situ? Sampai 1/2 tu boleh Okay. Sekarang 1/2. Masih ingat tak log tu kita boleh tendang dia? Log apa contoh sini A, sini B, sini sama dengan X. So kita boleh tukarkan kepada indeks. So bila tukar kepada indeks, kita akan dapat B sama dengan X, A kuasa X, sorry. Ke cikgu tulis terbalik? Tak kisahlah A, B, X ni tu yang mana satu, tapi nya tendang-tendang tu betul. B sama dengan A kuasa X. Okay, so kita tinggalkan yang B, A kita bawa ke kanan jadi besar, lepas tu X jadi kuasa. Maka kita pindahkan yang ni log 4 ni, kita pindahkan ke sini. Bila merentasi persamaan, dia jadi indeks lah. So kamu akan dapat, salin dulu log 3 tu. Kita tak buat apa-apa lagi dengan dia. Sama dengan 4 kuasa 1/2. Boleh? 4 1/2 dapat berapa?
4 1/2 dapat berapa? 2. Punca kuasa 4. Jawapan 2. Maka tadi macam cikgu cakap tadi, kita boleh tendang log kan? Bila ada satu log je, kita tendang lagi. So 3 bawa ke sana kuasa 2. Maka kamu salin yang 5 tolak 4x sama dengan 3 kuasa 2. Dah mudah nak jawab tak kalau macam ni? Mudah kan? So kamu akan dapat 5 tolak 4x sama dengan 9. Maka x kamu bersamaan dengan 5 tolak 9 bahagi dengan 4. So negatif 4 bahagi dengan positif 4, kamu dapat negatif 1. Itu jawapan dia. Ha. So yang pertama, bila kamu berjaya tukarkan asas dia, kamu dapat 1 markah. Bila kamu dapat tukarkan daripada log 4 ni, bawa ke tepi ni, kamu dapat 1 lagi markah. Kamu dapat tukarkan yang 3 ni pun 1 lagi markah dan jawapan akhir adalah 1 markah. So 4 markah keseluruhannya. Boleh Okay, so cikgu harap boleh nampak dengan jelas. Bersedia untuk tukar seterusnya? Kita tekan nombor 333. Tekan nombor. Boleh berhenti minum dulu. Cikgu minum sekejap. Masih wujud, 3 orang masih wujud. Okay, kita akan teruskan kepada soalan seterusnya. Soalan nombor 8. Ni soalan bentuk apa ni? Soalan bentuk apa? Ini adalah soalan berbentuk janjang. Aritmetik. Okay. Sekarang dia kata seutas dawai. Ini agak kebat di mana dia adalah aplikasi kehidupan seharian. Dia ada seutas dawai dengan panjang 13.16 meter. Dia bahagikan kepada beberapa bahagian dan membentuk segi empat sama. Jadi rajah kat bawah tu dia tunjuklah 3 segi empat sama. Yang pertama, kalau dawai bunyinya, agak-agak yang dibentuk apa bendanya? Dalam bentuk perimeter ataupun dalam bentuk luas? Perimeter ataupun luas? Kalau dawai. Kalau nak potong dawai tu kan? So adakah dia panjang dawai tu membentuk perimeter ataupun luas? Perimeter. Perimeter, betul. Jadi bila perimeter, ini 4 kan setiap satu ni? 4, 4, 4. Perimeter nak dapat untuk petak kecil ni 4 darab 4. Perimeter yang kedua? Perimeter yang kedua berapa? 7 darab 7. 7 darab 4. Sorry. 7 darab 4. Kejap cikgu nak kena update pantauan cik. Dan slow pula cikgu punya internet 7 darab 4 iaitu 28. Yang ini adalah 16. Yang terakhir? 10 darab 4. 10 darab 4. Berapa? 7? Ideal. Mana hang dapat 7? 10 darab dengan 4. 10 darab dengan 4 kamu akan dapat 40. Okay? Sebab dia adalah dia punya perimeter. Dawai kan? Dawai. So kita nak potong dia, kita ikut luar dia iaitu perimeter. So kamu potong. Dia bukan luas. Yang cikgu perasan kebanyakan kamu kesilapannya adalah sebab dia buat luas. Okay? Jadi di sini apabila kamu berjaya dapatkan 16, 28, 40 sehinggalah kita ada maksimum benda tu boleh bentuk ialah sebanyak, kita tukar kepada sentimeter 1316 sentimeter. Jadi apakah nilai A kamu? 16. Apa nilai A? 16. 16. Lepas tu ini adalah aritmetik atau geometrik? Aritmetik ke geometrik? Aritmetik. Aritmetik. Jadi D ataupun R? D. Betul? D. So kalau nak dapat D macam mana?
28 tolak 16. 28 tolak 16. Berapa banyak tu? 12. 28 tolak 16 sama dengan 12. Kamu dapat yang ini, kamu dapat 1 markah. Okey? Selepas kamu dah nyatakan kat situ, kita nak cari berapa buah segi empat sama yang boleh dibentuk oleh murid itu. Jadi kita nak guna TN ataupun SN. S. Kenapa S? Sebab semua kan? Sebab semua. Ya. Okay, sebab semua kita maksimumnya adalah 1316. Hasil tambah keseluruhan tu mestilah 1316. Maka kita letakkan sum of n sama dengan n bahagi 2. Ni formula n bahagi 2, n kita tak tahu berapa. N yang kita nak cari. Lepas tu kita ada 2A. A adalah 16 tambah n tolak 1 D. D adalah 12. Ada tak formula kat depan? Ada tak formula kat depan? Kita ada formula di hadapan. Yeay, ada formula kat depan. Okay, so SN tadi kita masukkanlah SN kita ada maksimum nombor yang kita ada adalah 1316. 1316 sama dengan N bahagi 2 memang tak boleh buat apa. 2 darab 16 berapa? 16 darab 2. 32. Tambah N darab 12, 12N. Negatif 1 darab 12 tolak, ni ada N, 12N. Tolak 12. Nombor dengan nombor boleh settlekan. So kamu akan dapat 20N. Mana tadi? Kenapa dapat 20N? 12N. Kuasa 2. Cikgu terus selesaikan 2 darab ke atas ni. So selesaikan, cikgu akan dapat 12N tambah 20N tolak 26. 32 sama dengan kosong. Selesaikan persamaan ni dulu, kamu akan dapat kuadratik. Okay, lepas selesaikan, tekan kalkulator. Kita ada nilai A, kita ada nilai B, kita ada nilai C. So N kamu yang pertama adalah 14 dan N kedua adalah negatif 47/3. Yang logik, 14 ke negatif 47/3? 14. 14. Sebabnya ini negatif, kita abaikan. Okey, maka jawapan akhir sebanyak 14 buah segi empat sama dapat dibentuk menggunakan dawai sepanjang 13.16 meter. Gitu cara nak buat penyelesaian dia. Okey, maka yang ini kamu dapat N14 ni kamu nyatakan kamu dapat N1. Dan tadi jalan kerja lepas kamu dapat kuadratik tadi kamu masuk SN tadi kamu dapat markah lagi 1. Boleh Okay. So far okay, laju sangat ke? Tak ada Soalan B. Soalan B dia katakan bahawa kita ada segi empat sama lain dan dia sambung titik tengah. Pilih titik tengah di mana panjang sisi 14. Sini berapa, sini berapa? Titik tengah daripada 14. 7. So sini 7, sini 7. Yang ini boleh dapat tak? Boleh. Macam mana? GH. Pythagoras. Pythagoras theorem. So kamu dapat berapa? 9.9. Tak payahlah 9.9. Buat dalam cert je pun tak apa. Okay, so kamu dapat 7 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2, kamu dapat punca kuasa 98. Okay, punca kuasa 98. GH Sekarang yang ini dia kata kamu kena cari hasil tambah luas. Kenapa not responding? Okay, there you go. Hasil tambah luas bagi Okay, hasil tambah luas bagi semua segi empat sama yang tak terhingga. Jadi bila tak terhingga, dia merupakan S infinity. Okay, S infinity. S infinity ada tak dekat ni rumus? S infinity tak ada, kamu kena hafal. Okay, S infinity kamu kena hafal. So S infinity formula dia adalah A bahagi
Formula dia adalah A bahagi 1 tolak R. Okay. A bahagi 1 tolak R. Now, kita dah dapat luas. Luas yang pertama, okay, untuk luas kita buat macam yang tadi lah. Susun 1, kedua, ketiga, keempat. Bika okey dah tu? Dia dah tumbang dah tu. Okay, yang pertama, luas bagi yang pertama apa dia? Sini 14, sini 14. 14 darab 14 berapa? Ni barulah luas Sorry, 14. 196. 14 kuasa 2 adalah 196. Sekarang yang seterusnya, set 98 darab dengan set 98 dapat berapa? 98. 98 dan seterusnya. A dia berapa? 196. 196. R dia berapa? Macam mana cari R? Bahagi kan? Bahagi apa dengan apa? 196 bahagi dengan 98. No. T2 bahagi T1. Atau T3 bagi T2 macam itulah. So 98 bahagi 196, maka kamu dapat dia adalah 1/2. Okay, masukkanlah dalam formula S infinity sama dengan A196 bahagi 1 tolak 1/2. Maka kamu akan dapat jawapan akhir 392 cm kuasa 2. Sesimpel ini kamu dapat 4 markah. Ini dapat 1, ini dapat 1, A dengan R dapat 1, yang ini pun dapat 1. Setiap satu baris dapat 1 markah. Okay. So selesai untuk soalan janjang aritmetik dan juga geometrik. Geometrik kan? Aritmetik dan juga geometrik. Teruskan pada soalan seterusnya. So far okay tak? Perlukan rehat ke kejap? Okay. Now, soalan seterusnya soalan nombor 9. Soalan 9 dia kata Y tolak 3X melawan X kuasa 2. Di mana kamu ada persamaan Y sama dengan MX kuasa 2 tambah 3X tambah 5N. Di mana M dan N ialah pemalar. Cari nilai M dan N. Okay. M tu apa? So far tak ada, bangku je ada. Okay. M tu apa? Apa yang benda kamu boleh dapat kat sini? Maklumat yang kamu boleh dapat? Daripada gambar rajah ni, apa maklumat yang kamu boleh dapat? Persamaan garis lurus? Dia nampak persamaan. Ya? Kecerunan. Kecerunan, betul. Kita boleh dapat kecerunan sebab negatif 5. Dia punya koordinat apa? 0, negatif 5. 0, negatif 5. Maka kecerunan iaitu M sama dengan, buatlah. Kamu dapat 3 tolak negatif 5 bahagi 4 tolak 0. Dapat jawapan dia 2. Okay. Seterusnya dalam soalan melibatkan topik ni hukum linear So kamu akan ada Y sama dengan Y tolak. Mana kan cikgu? Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. Tambah dengan, ada C je. Tak ada C. Okay. Now, ini formula secara asas Secara asasnya inilah formula kamu. Mana nak dapat benda Allah ni? Daripada benda ni. Daripada sini. Sebab M kamu adalah Y1 tolak Y2 bahagi dengan X1 tolak X2. 1, 2 ni kamu boleh tukar-tukar je, tak ada masalah. Jadi yang X ni kamu darabkan. Darab ke sini. So dapatlah satu persamaan. Now, kita gunakan maklumat yang kita ada. Sekejap Sekarang kita ada Y kamu adalah tolak 3X. Okay. Yang ini adalah X kuasa 2 kan. So, kejap. Ini
Ini satu. Persamaan seterusnya adalah Y. Yang besar ni jadi Y sama dengan M X tambah C. Kamu dah ada nilai C kan? Kamu dah ada pintasan Y kamu kan? Kamu dah ada pintasan pula paksi Y kamu. Paksi X pun dah ada. Ini adalah paksi Y. Ini adalah paksi X. So masukkan sahaja. So bila kamu masukkan, pasu C. C kamu adalah di sini. Gantikan sahaja. So kamu dapat Y dia adalah Y tolak 3X. Sama dengan M. M lagi lah dapat dari mana? M kamu boleh dapat melalui M ni adalah yang kamu kira lah tadi. Okay. So kamu masukkan Y tolak 3X. M kamu 2. X kamu adalah X square. Tambah dengan negatif 5. Okay. So seterusnya, sekejap cikgu tak boleh slide. Seterusnya kita hanya kembangkan saja. Jadikan dia kemas. So bila nak kemas, kita akan tukarkan dia dalam bentuk soalan nak kita cari Y sama dengan MX kuasa 2 tambah 3X tambah 5N. Ni kat atas ni ada. Dia suruh kita cari yang ni kan. So kita kembangkan dia. Nak kembangkan dia tu, pindahlah. 3X ni kita kena pindah. So kita akan dapat Y duduk seorang-seorang. Kita dapat 2X kuasa 2 tambah 3X tolak 5. So kalau kita bandingkan, ini tadi kat atas tu, cikgu warnakan supaya kamu nampak dengan jelas Ni paksi X, lepas tu kita ada, ini adalah pintasan Y kamu dan ini adalah nilai M kamu. Okay, jadi kita bandingkan, kita nak cari M di depan X square. Jadi M kamu berapa? Lepas tu kita nak cari N. M kamu berapa? N kamu berapa? So M di sini adalah 2 dan N kamu bersamaan negatif 1. Selesai. Settle. N1, N1 ini adalah K1. Okay, so 4 markah. Lagi satu adalah nilai M kamu. K1. Okay, boleh Ika, sedih je muka. Nah, soalan nombor 10, vektor. Vektor, bila dia kata cari ya, kenapa idea? Kenapa? Nak tanya yang mana? Buka je lah voice tu. Cikgu. Janganlah gelak gitu, dah lah sesuai dengan profile picture. Kenapa? Cikgu, nak tanya. Macam mana N tu bersama dengan negatif 1? N sama dengan negatif 1. Okey, sekarang kita ada 5N. Sama dengan negatif 5, betul? N kamu sama dengan berapa? Ni darab, pindah jadi bahagi. So kamu dapat berapa? So negatif 5 bahagi 5 lah ya? Negatif 5 bahagi 5 sama dengan negatif 1. Betul. Okay, soalan yang bagus. Terima kasih. Terima kasih kembali sebab bertanya. Jangan malu bertanya. Okay, soalan seterusnya berkaitan dengan magnitude dan arah pergerakan. Bila kata magnitude, formula magnitude adalah punca kuasa A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okay, ini adalah magnitude AB. Itu je. So, AB. Sekarang ni berapa? Berapa unit? Berapa unit mendatar, berapa unit menegak? 5. 5 unit. So masuk sahaja formula. AB sama dengan punca kuasa 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Maka kamu dapat punca kuasa 50. Punca kuasa 50 kita biar dalam set Kita biar dalam set. So kamu akan dapat 5 set 2. Kita akan dapat 5 set 2. Cikgu, macam mana dapat 5 set 2 cikgu? Okay, sebab kita boleh 50 ni 25 darab 2. Punca kuasa 25 adalah 5. Okay, darab dengan punca kuasa 2. So dapatlah 5 punca kuasa 2. Okay, maka magnitude dia, magnitude AB
ialah 5 punca kuasa 2 cm dan arah AB adalah ke arah apa ni? Kalau atas utara. Ulam, timun, sambal, belacan. So ni arah apa? Antara utara dengan timur. Timur laut. Timur laut. Itulah jawapan dia. Kalau ke bawah dia tenggara. Jadi jawapan kamu di sini ini dapat timur laut tadi dapat 1 markah dan juga magnitude kamu dapat 1 markah. Okey. N1 dan juga yang ni perkiraan kamu dapat 1 markah. Okey. Shuttle. So far bila cikgu explain senang kan? Cikgu explain senang je cikgu, tapi bila saya jawab, ya Allah. Apa yang terjadi? Now, ini lagilah senang. Ungkapkan OR dalam bentuk XI tambah YJ. Aduh. Okay, ni ungkapkan X dengan YJ. Ya Allah, lagilah mudah. X dia berapa? Negatif 5. Y dia berapa? 12. So letak je lah negatif 5I tambah 12J. Settle kat sini. K1. Okay. Seterusnya dia tanya cari vektor unit dalam arah OR. Vektor unit adalah kamu kena dapatkan dulu magnitude. Okay. So magnitude dia punya yang atas ni OR tadi dalam bentuk XI tambah YJ bahagikan dengan magnitude. Itu saja. So kita dah dapat negatif 5I tadi kan dalam bentuk XI tambah YJ. So kita buat cari magnitude dulu. Okay, magnitude. Cikgu terus buat ini adalah OR sama dengan magnitude tambah kedua-dua tu punca kuasa punca kuasa 2. So dapat negatif 5 kuasa 2 tambah berapa? 12 kuasa 2. Tekan kalkulator kamu akan dapat 13. Dan kamu dapatlah. Dia jadi lagi. Sebentar Siapa ni Zeno STR? Siapa Zeno STR? Who knows? Siapa yang tahu Zeno STR tu siapa? Vinod? Oh yelah kan. Okay. Sampai mana tadi? Sekejap. Cikgu tengah nak dapatkan balik. I need to get my access. Okay. Now, magnitude tadi kita dah dapat. So kita nak dapat dia punya vektor unit. Vektor unit dia maka kamu tulis OR ada cap sama dengan salin yang atas negatif 5I tambah 12J bahagi dengan 13. So selesai di sini. Atau nak nampak lagi kemas, kamu buat negatif 5 bahagi 13I tambah 12 bahagi 13J. Dua-dua ni markahnya, jawapan dia adalah sama. So salah satu kamu jawab, kamu dapat 1 markah. Yang ini kamu dapat 1 markah. Shuttle. Okay. Soalan seterusnya, soalan sukatan membulat. Ini panjang sikit jalan kerja dia. Okay. Soalan yang pertama, sukatan membulat dan juga gabungan dengan soalan, gabungan bulat ke? Soalan sukatan membulat dan juga soal tajuk penyelesaian segitiga. Okay. Yang pertama, diberi bahawa OA adalah 7 cm dan C kepada A adalah 2 cm. Gunakan pi terhadap nilai tersebut, hitung titah dalam radian. Bila titah ni yang di sini. Okay. So cara nak cari adalah sampai mana tadi? Kita cari AB dulu, panjang AB. Kita cari panjang AB mana? Cik panjang AB. Sebab kita gunakan konsep penyelesaian segitiga, kita dah ada satu sudut kandung, sini adalah 7, sini adalah 7. Sinilah 0.52 radian.
Radian pastikan kamu punya kalkulator guna radian. Okay, maka kita akan gunakan cosine. Kita akan dapat AB sama dengan, kan kita ada apa formula A square tambah A square. A square sama dengan B square tambah C square tolak 2BC cos A. Kan? Ada tak kat depan? Ada tak kat depan? Ha, formula pun ada. Ni formula dia. Formulanya kat depan dah ada dah. So kita boleh gunakan. Ini ke? Bukan. 10. Okay. Okay, gunakan formula yang tadi tu. Kita letakkan, tak jumpa hari tu, yulah. Gelabah dah. Sebab tu biasakan. Tengok apa formula yang ada dan kamu biasakan guna yang mana. Okay, jadi kamu letakkan 7 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tolak 2 BC. B adalah 7, C adalah 7 cos 0.52. Ingat, ini adalah radian. Tukarkan kalkulator kepada radian jangan guna degree. Kalau guna degree memang sampai ke sudah salah. So kamu akan dapat jawapan 3.599. Okay, ini maksudnya adalah panjang AB. Panjang AB kat situ. Dan kita boleh cari sudut yang ini pula. Yang dalam situ, segitiga di dalam. Iaitu sudut AOB. Inilah titah yang kita nak cari. So titah yang kita nak cari, kita akan gunakan cosine juga. Formula cosine. So kita dapatkan cosine titah sama dengan A kali ni adalah kalau tadi 7, yang ini kecil lah. So dia jadi 2 dan sini adalah apa tadi? 3.599. So gunakan penyelesaian segitiga iaitu formula cosine juga. Bezanya kita nak letak titah. Sampai mana tadi? Mana? Where is it? Okay, so kita gunakan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 3.599 kuasa 2, ini A, bahagi dengan 2 BC. B adalah 2, C adalah 2. Maka kita dapatkan theta adalah cosine bahagi, cosine inverse cosine inverse jawapan atas. Maka kamu akan dapat jawapan 2.238 radian. Terus dapat jawapan. So, 1 markah di atas, 1 markah di bawah. Okay? Dan soalan B. Soalan B, kamu kena tahu rumus bagi luas kawasan, luas tembering. Luas tembering kau tahu tembering tu apa tak? Tembering adalah segmen. Okay, luas bagi segmen. Segmen tu yang macam tu. Sini. Macam contoh kalau gini kan. Mana. Kalau dalam satu circle, kita ada potong dengan perentas. Ini adalah segmen ataupun tembering. Jadi luas tembering adalah 1/2 J kuasa 2 theta tolak sin theta. Rasa luas tembering tak ada formula kat depan. Luas tembering tak ada kat depan. Tak ada. Kamu aja ada area. Okay? Tak apa. Kita praktiskan kat sini. Maka untuk dapatkan dia punya luas kawasan berlorek. Okay, soalan B kita nak dapatkan luas kawasan berlorek. Ialah kita buatkan luas tembering AEB tolak luas tembering ADB. So AEB adalah yang besar tu. Tembering AEB adalah yang sini. Kalau kamu perasan ini AEB. Kat sini adalah AEB. Okay, daripada AEB tu kita kena tolakkan luas tembering ADB. Yang kecil kat dalam ni. Yang situ. Nak tolak yang itu. Maka kita gunakan formula saja, kita masukkan, kamu akan dapat sama dengan
1/2 J dia adalah tembering AEB, J dia adalah 7. Tembering AEB adalah 2. 2 kuasa 2, lepas tu theta tolak sin theta. Theta adalah 2.238 tolak sin 2.238. Okey. Tolakkan dengan 1/2. Okey, kali ni yang ADB yang besar J dia adalah 7 kuasa 2. Theta dia adalah 0.52 tolak sin 0.52. Maka kamu akan dapat jawapan akhir 2.338 cm kuasa 2. Selesai. Pemargahan dia adalah kamu dapat jawapan akhir, ini adalah N1, ini adalah K1. Okay? So cikgu harap nampak dengan jelas penjelasan tersebut. So kita akan teruskan. Are you guys there? Now, siapa yang okey tolong bagi respon. Angkat tangan. Angkat tangan, raise your hand. Okay, angkat. Okay. Thank you guys are still here. Dia senyap je lain macam aja. Okay, terima kasih. Kita akan sambung kepada yang ini. Ya Allah, anak-anak ini punyalah senang. Okay. Yang ini. Saya tahu, saya dapat jawapan full je. Dapat jawapan akhir je ke? Y sama dengan 1 ke apa tak? Betul, Y sama dengan 1. Ya, tak dinafikan. Okey, perkara pertama kita labelkan setiap persamaan. Now, persamaan pertama kita boleh selesaikan dengan X dahulu. Sebab ini nombor 2 cikgu suka guna penghapusan. Kalau kamu nak buat penggantian terserah tapi panjang jalan kerja dia. Okey, jadi penghapusan cikgu nak hapuskan 5X. So cikgu darabkan persamaan pertama dengan 5. So persamaan pertama 5X, dah 2 kali K. Tambah 3 darab 5 adalah 15Y tambah 10Z sama dengan 5. Ini jalan kerja terlalu banyak. So kamu kena buat jalan kerja baru cikgu boleh cakap benda ni betul atau salah. Okay? Semua orang tak sama cara masing-masing. Okay, ini adalah persamaan yang barulah yang terbentuk. Maka kita ambil persamaan 4, kita tolakkan dengan persamaan 2 sebab kita nak hilangkan 5X tu. So 4 tolak 2, 5X tolak 5X kosong. 15Y tolak 2Y adalah 13Y. Tambah 10Z tolak 7Z, 3Z. 5 tolak negatif 2 adalah positif 7. Ini adalah persamaan baharu iaitu 5. Okay, seterusnya yang inilah kita dapat yang ini. Persamaan ini kita biar dahulu. Okay, next step. Kita nak wujudkan persamaan baharu daripada kita dah buat 1, 2. Kan kita dah buat 1 dan 2. Kita buat pula 1 dan 3. Okay, 1 dan 3 yang sama di sini adalah X. So tak payah nak darab apa-apalah. So kita hanya terus buatkan 1 tolak 3. Okay, persamaan 1 tolak 3. Takut kamu tak nampak dia punya persamaan. 1 tolak 3, X tolak X kosong. 3Y tolak 2Y adalah Y. 2Z tolak Z tambah Z sama dengan 1 tolak 2 negatif 1. Ini adalah persamaan yang seterusnya. Cikgu highlight supaya ini yang kita nak bandingkan. Dan seterusnya cikgu buat adalah, ni cara cikgu cara kamu terserah. Kita nak bandingkan persamaan ini dengan persamaan 5. Oh, okey. Now, cikgu nak selesaikan yang ini dengan ini sebab ini dah Y dan Z. So, cikgu nak settlekan persamaan 5 dan 6. Maka persamaan 5 dan 6, cikgu nak hapuskan bagi Z. Sebab 13 banyak sangat, besar sangat kan. So, cikgu buat Z. So, 3 darab dengan persamaan 6. Okay, persamaan 6 darab 3, sama je. So, kamu dapat 3Y tambah 3Z sama dengan negatif 1. Ini adalah persamaan ke-7. Jangan takut dengan banyak sangat persamaan. Jangan takut. Okay, sekarang ini dah 3Y tambah 3Z tolak 1. Ini 13Y tambah 3Z. So, kita dah boleh hapuskan Z untuk dapatkan Y tadi kan. Jadi, persamaan 5, kita tolakkan dengan persamaan 7. 5 tolak 7. Sama dengan 13Y tolak 3Y adalah 10Y. 3Z tolak 3Z kosong. Sama dengan 7 tolak negatif 1 adalah 8. Kejap, betul ke? 10, sorry. 7. Cikgu tak darab. Kamu pun senyap je kan.
negatif 3 kat sini. Okay. So kita bandingkan ini dengan yang ini. So bila kita bandingkan kita akan dapat 10Y sama dengan 10. Maka Y kamu bersamaan dengan 1. Lepas tu bila Y sama dengan 1, ini kan ada persamaan Y tambah Z tu saja. So kamu dapatkan 1 tambah Z sama dengan negatif 1. Maka Z kamu adalah, pindahkan 1 darjah negatif, kamu akan dapat Z sama dengan negatif 2. Dan yang terakhir kita ada X. X kita pilih yang paling mudah. X sama dengan 2. Dia terus letak guna kalkulator je. Betul. So cikgu ambil persamaan ketiga So X sama dengan tambah dengan 2Y iaitu 1 tambah negatif 2 sama dengan 2. So cikgu boleh dapat X bersamaan dengan, ini kan boleh cancel. So dapatlah positif 2. Dapat markah kat situ. Banyak tau 5 markah kat situ. Kalau bagi jawapan akhir, kalau bagi terus jawapan akhir, no. Kena ada jalan kerja. Aku tak terima ke? Penat saya buat. Tak boleh. Dia kena ada jalan kerja. Wajib ada jalan kerja. Saya tak reti nak kira-kira cikgu. Amboi. Kena praktiskan. Cikgu ni dalam banyak-banyak sistem persamaan ini, yang ini adalah persamaan yang paling mudah cikgu pilih. Saya rasa ada kuasa, dia tak ada per. Paling mudah cikgu pilih. Saya tak reti nak apa tu? Nak mula yang mana dulu? Nak darab sama tu Ulang balik, buat, nanti kamu akan terbiasa. Okay. Boleh. Boleh lagi, ada masa lagi. Okay, kita teruskan kepada bahagian B. Macam sempat soalan kertas 1 je ni rasanya. Kita buat mana yang termampu Okay, satu garis lurus melalui A dan B. Diberi C terletak antara A, B. Kamu ada gini. A, B. Lepas tu ada C kat tengah. Tak kira lah tengah ke apa ke kita tahu. Terletak antara. Maka kamu ada apa tu? Dia kata H 10. A dia berapa? Negatif 2, negatif 5. B dia berapa? 6, 7. Sekarang, kita tak ada MN kan? Tak ada nisbah-nisbah. Tetapi dia dalam satu garis lurus. Bila satu garis lurus, apa yang sama? Dalam satu garis lurus. Kecerunan. Jadi, M bagi AC, M bagi AC dia akan bersamaan dengan M bagi CB. Kan? Jadi kecerunan tadi kita ambil lah formula tadi. Negatif 5 tolak 10 bahagi negatif 2 tolak H sama dengan 10 tolak 7 bahagi H tolak 6. Selesaikan, kamu dapat negatif 15H tambah 90 sama dengan negatif 6 tolak 3H. Ingat kurungan darab naik atas. Ni pun letak kurungan. Ini pun kurungan. Darab naik atas. Nombor boleh settle je kan. 10 tolak 7, 3. Okay. Maka jawapan akhir kamu H bersamaan dengan 8. Dapatlah markah. 2 markah kat sini. Okay. Nah, kita teruskan kepada soalan nombor 2. Nombor 2 dia ada nilai M dan N. Sayang 1000 kali sayang. Ada yang tertukar nilai M dan juga N. Sayang sangat-sangat. Okay. Dia kata titik D membahagikan tembiring garis AB dalam nisbah 1, 3. Okay, sekarang dia dah tak wujud C ni. Tak cakap pasal C ni. Dia cakap pasal D. So D ini terletak di mana-mana? 1, 3 D. 1, 3. Bila M dengan N ni, kamu kena ingat bila nak darab dia akan jadi terbalik. Sini dengan situ, B ke situ. Terbalik. Maka jawapan kamu seharusnya untuk dapat koordinat bagi B ke D lah. Koordinat bagi koordinat bagi D iaitu XY sama dengan besar. Okay, kita ambil negatif 2 ke 3? Betul lah. Negatif 2 darab dengan 3. Tambah negatif 6. Betul lah. Yang X dengan X X dengan X. Ini adalah untuk geng X sahaja.
Lepas tu yang ini nanti sekarang untuk geng Z, X, ini geng Y sahaja. Okay. So tambah dengan yang ini kamu ada 6. 1 darab 6 bahagi dengan 1 tambah 3. Ni ada formula kan kat depan? Ada kan? Tak ada? Tak ada. Tapi tak apalah, dia mudah je yang tu. Itu mudah sahaja. Okay, hanya darabkan sahaja. Okay, 1 darab. Lepas tu, ini untuk X. Dan yang Y pula negatif 5 darab 3 tambah 7 darab 1 bahagi 1 tambah 3. Maka kamu boleh dapat jawapan kamu X adalah 0, Y kamu adalah negatif 2. So dapat jawapan dan markah. N1, K1. Selesai. Okay. So far okay? Okay. Okay, soalan seterusnya. Soalan nombor 3B. Soalan 3B. Dia kata koordinat kita ada 2 buah rumah rehat. Jangan Aidil. Kita ada 2 buah rumah rehat. Cikgu nampak muka, hang tak nampak muka. Jangan mengadah. Okay, konsep yang sama juga. Okay, konsep yang sama cuma bezanya di sini dia terbalikkan M dengan N. Ada kemungkinan rumah rehat di satu di sini, satu lagi rehatnya di situ. Di mana dia ada, dia punya ni adalah, so 3 kali. 3 kali kik Okay, dia bahagikan kepada 3 bahagian yang sama jarak. 1, 1, satu lagi 2. Boleh jadi satu lagi sini 2, sini jadi 1. So MN tu dia terbalik sajalah, sama ada 1 kepada 2 ataupun 2 kepada 1. Okay, maka kita ada 2 jawapan lah. So kita letakkan R1, rumah rehat 1, MN. Tanah MN lah. Koordinat apa-apalah yang kamu nak letak. Okay, kat sini cikgu letak MN. Cikgu takut kamu tertukar dengan MN bagi nisbah. Okay, rumah rehat 1 kamu letak AB lah. AB, boleh lah AB. Okay, yang pertama sama juga. Ini dengan ini. X dengan X, Y dengan Y. So negatif 4 kamu darab dengan, kamu pilih yang pertama ni dulu. Ini M kepada N. So negatif 4 darab 2. Tambah 11 darab 1. Bahagi dengan 1 tambah N. M tambah N. So 1 tambah 2. Itu untuk X Untuk X. Ini X X. X. Okay. Seterusnya kita ambil Y pula. Y adalah 1 darab cross 2 tambah 5.5 darab 1. Bahagi dengan 1 tambah 2. Maka kamu akan dapat jawapan yang pertama ialah ini 1, 2.5. Okay. Seterusnya rumah rehat yang kedua. Rumah rehat yang kedua kita letak pula ST. Boleh letak apa-apa huruf. So di sini kita tukar pula lah. Kalau tadi MN 1 kepada 2, yang ini 2 kepada 1 pula. So kita akan ambil, ingat ini adalah X. Ini adalah Y, ini adalah Y. Y. Okay. Sekarang kita akan ambil, dia punya koordinat sama saja, negatif 4. Bezanya nilai MN tu. So darab dengan 1 tambah 11 darab 1. Bahagi dengan 1 tambah 2. Ni 2 lah sayang. Negatif 4 darab dengan 1. Oh sini 1, sebelahnya 2 lah. Kalau tadi 2, 1, sekarang dia akan jadi 1, 2. Korang okey tak ke loss? Tambah 5.5 darab dengan 2. Bahagi dengan 1 tambah 2. So jawapan akhir dia adalah 6, 4. Selesai, 4 markah. N1, K1. N1, K1. Boleh? Cikgu bila dah buat senangnya cikgu. Kita sambung kepada soalan, boleh Okey, terima kasih atas respon. Kita sambung kepada soalan nombor 14. Okey, bila ada sebegini, soalan A, cari koordinat titik pusingan.
dibagi dy dx. Okay, soalan A diberi dy dx. Okay, cikgu suka salin soalan. Dy dx sama dengan 3x kuasa 2 tolak 6x tolak 9. Jadi kan ini 3, ini 6, ini 9 kan. Boleh tak korang faktorkan? Kita boleh keluarkan 3. So kamu akan dapat x kuasa 2 tolak 2x tolak 3. Kita boleh faktorkan dia. Jadi kamu akan dapat dy dx itu kan kuadratik. Bila kuadratik kita boleh gunakan pintasan lah. Kita cari dia punya punca dia. So kamu akan dapat 3x tambah 1 x tolak 3. Macam mana nak dapat? Guna kalkulator EQN tu ha. Okay. Jadi untuk titik pusingan. Bila dia kata titik pusingan bermaksud dy dx dia bersamaan dengan kosong. Okay, sebab dia tak kira. Okay, contoh graf senyum kan. Kalau graf senyum, sinilah titik pusingan. So dy dx dia akan bersamaan dengan kosong. So kamu dapat konsep yang itu, cikgu bagi markah dah. Okay, maka kamu akan dapat 3x tambah 1 x tolak 3 sama dengan kosong. Jadi kamu akan dapat x sama dengan negatif 1 dan x atau x sama dengan positif 3. Sekarang kita ada dua kemungkinan yang mana x sama dengan negatif 1, satu lagi x sama dengan 3. Apabila x bersamaan negatif 1, nilai y, mana nak dapat nilai y? Nilai y kamu gantikan, kamu akan dapat dia bersamaan dengan 16. Okay, kamu masukkan, kamu akan dapat 16. X1. X1. Okay tak so far? Okay. Okay. Ya, Atilia, mana nak dapat nilai y? Tak ada yang persoalkan kan? Macam mana nak dapat y? Ini kan dy dx. Macam mana dapat y? Macam mana dapat y? Kita kamirkan dia. So kita kamirkan 3x kuasa 2 tolak 6x tolak 9 terhadap dx. So kamu akan dapat kuasalah 3x kuasa 3 bahagi 3 tolak 6x kuasa 2 bahagi 2 tolak 9x. So potong-potong. Kita dapat x kuasa 3 tolak potong-potong dapat 2. 6 bahagi 2, 3 lah. So 3x kuasa 2 tolak 9x. Ini adalah nilai y kamu. So kamu gantikan sahaja nilai x tadi ke dalam sini. So negatif 1 kuasa 3 tolak 3 darab negatif 1 kuasa 2 tolak 9 darab negatif 1. Jawab soalan? So kita masukkan pula lepas negatif 1 kita gantikan pula bila mana x sama dengan 3. Jadi kamu akan dapat y sama dengan negatif 16. Maka titik pusingan dia kamu jadikan dalam koordinat sahaja iaitu titik pusingan ialah negatif 1, 16 dan 3, negatif 16. Boleh? Okey, soalan seterusnya soalan B. Fungsi kecerunan tersebut melalui dua titik iaitu 1, 4 dan negatif 2, K. Okay. Perkara pertama, bila kamu dah dapat sini, soalan B. Okay, kita akan kamirkan dulu dy dx. So, bila kamirkan kamu akan dapat ni lah 3x kuasa 2 tolak 6x tolak 9 terhadap dx. Kamu akan dapat nilai y. Tapi ini adalah kamiran tak tentu So bila kamiran tak tentu kena ada tambah C. Tolak 3x kuasa 2 tolak 9x tambah C. Okay. Jadi dia ada dua koordinat. Koordinat pertama adalah 1, 4. Apabila nilai dia adalah 1, 4. Ini adalah nilai x. Ini adalah nilai y. So kita gantikan sahaja dekat tempat tu kita dapat nilai C. Okay, so setiap C tu adalah berbeza
Setiap C tu adalah berbeza. So yang pertama kita akan dapat nilai C berbeza. Nilai C sama. Kita boleh dapatkan nilai C bila mana kita gantikan nilai X dengan Y. So kita akan dapat 4 sama dengan 1 kuasa 3 tolak 3 1 kuasa 2 tolak 9 darab 1 tambah C. Dan kamu akan dapat C bersamaan dengan 15. Maka persamaan kamu adalah Y sama dengan X kuasa 3. Ini Cikgu salin balik, cuma cikgu gantikan nilai C. X kuasa 3 tolak 3X kuasa 2 tolak 9X tambah 15. Okay, sekarang dia bagi koordinat yang kedua yang mana satu tu unknown, kita tak tahu, iaitu negatif 2K. Sama juga kita ada nilai X, kita ada nilai K, nilai Y. Maka kita gantikan di mana Y kamu adalah K sama dengan negatif 2 kuasa 3 tolak 3 negatif 2 kuasa 2 tolak 9 negatif 2 tambah 15. Yang ni. Okay, ini adalah nilai Y, ini adalah nilai X. Kita gantikan saja yang dekat tempat X tu. Okay, kita gantikan dia. Okay, maka kamu akan dapat nilai K kamu bersamaan dengan 13. Tekan kalkulator je. So dapatlah jawapan akhir. Ini kamu dapat 1 markah. N1. Kamu dapat markah bila mana kamu dapat nilai C. K1. Bila kamu buat pengamiran kamu dapat 1 markah. Yang ini pun kamu dapat 1 markah. Okay. Itulah penyelesaian untuk soalan nombor 14. Soalan terakhir. Soalan terakhir. Okay. Are you guys okay? Sila angkat tangan. Sila angkat tangan. Okay. Terima kasih atas respon. Now, soalan terakhir 15 ini melibatkan fungsi. Tajuk bab 1 tingkatan 4. Okay. Yang pertama adalah fungsi berulang F kuasa 2. Korang F kuasa 2 tak dapat ke? Lupa dah F kuasa 2 X adalah bila mana F kita gantikan dengan Fx. Okay. Maka yang pertama Fx kamu adalah, dia adalah X. Kita ganti je lah. Semua yang ada X kamu ganti dengan keseluruhan tu. Jangan takut dengan pecahan. So kamu akan dapat X bahagi dengan X tambah 1 bahagi dengan X bahagi X tambah 1 tambah 1. Ini adalah Fx. Keseluruhannya adalah Fx. Okay. Now, ni Fx kamu. Okay. Dan kamu selesaikanlah. Bila kamu selesaikan, sama dengan yang ini, kamu darab atas. Dan kamu akan dapat dia adalah X bahagi dengan X tambah 1. Okay. Apa yang terjadi adalah X tambah 1 ni, bila kamu kembangkan, kamu boleh potong-potong dia. Nak cikgu buktikan ke? X tambah 1 bahagi dengan X. Ni tambah X tambah 1 bahagi dengan X tambah 1. So kita potong kat sini. Keseluruhannya ini. Kita boleh cancel out. Sebab kenapa? Yang ini yang terjadi sebenarnya adalah dia X bahagi X tambah 1. Bila bahagi dia boleh jadi darab kan? Dan kita boleh terbalikkan dia. So dapat darab X tambah 1 bahagi X tambah 1. So bila yang dia dah bahagi macam ni tukar kepada darab, kita boleh potong-potong. Itu maksud dia. So dapatlah X bahagi X tambah 1. X bagi X tambah 1, kita selesaikan, kita dapat X bahagi dengan 2X tambah 1 di mana X tak boleh sama dengan negatif 1/2. Okay, kamu dapat selesaikan ini, kamu dapat 1 markah. K1. Okay. Now, kita teruskan kepada yang seterusnya bila mana dia melibatkan fungsi gabungan F kuasa 3X. Konsep sama, bezanya tadi kalau tadi F dalam F, ini adalah F dalam dia adalah F kuasa 2X. Okay, tadi F kuasa 2X itu adalah yang bawah ni. Kita gantikan itu ke dalam yang apa nama tu? Fx kita.
Kita gantikan. So, kita akan dapat F dia adalah X kan. Jadi, kita akan dapat X bahagi 2X tambah 1 bahagi dengan X bahagi 2X tambah 1 tambah 1. Ini adalah F kuasa 2X kita. Tambah 1 adalah kita punya Fx tadi. Okay? So sama juga konsep, kita kembangkan dia. Bila kembangkan, kamu akan dapat X bahagi dengan X dulu. Kamu akan dapat X bahagi dengan X tambah 2X tambah 1. Jadi kamu akan dapat X bahagi dengan 3X tambah 1 di mana nilai X tak boleh bersamaan dengan negatif 1/3. So kamu dapat markah yang seterusnya untuk fungsi gubahan F kuasa 3. Okay, dan yang terakhir adalah dia minta F kuasa 4. F kuasa 4 X bersamaan dengan F gantikan dalam ni F kuasa 3X. Ini adalah kurungan. So, ini adalah F kuasa 3X, ini Okay, bila kita gantikan ke dalam F di situ, maka kamu akan dapat kan X bahagi X tambah 1. So, kamu dapat X bahagi 3X tambah 1 bahagi dengan X bahagi 3X tambah 1 tambah 1. Ini adalah F kuasa 3 tadi yang kita dapat. Jadi, kita selesaikan. Kamu akan dapat X bahagi dengan X tambah 3X tambah 1. Jadi jawapan akhir adalah X bahagi 4X tambah 1 di mana X tak boleh bersamaan dengan negatif 1/4. Macam mana nak dapat sebenarnya benalah yang X tak bersamaan dengan berapa ni? Kan bawah tu 4X tambah 1 tak boleh sama dengan kosong. Tak boleh sama dengan kosong. Bila kamu pindahkan, kamu akan dapat negatif 1. Berharap dia jadi bahagi 4. Macam tu je sebenarnya. Okay. So yang ini kamu dapat markah yang seterusnya yang menjadikan kamu dapat 3 markah. Dan yang terakhir seterusnya tentukan rumus umum Fn. Rumus umum kamu tengok dia punya pattern. Okay, rumus umum kita salin balik, kita nak dalam Fn X sama dengan. Yang mana yang sama? Yang sama di sini adalah X. Ini adalah jawapan akhir tadi kan. Okay. X dan X. Lepas tu yang sama lagi adalah tambah 1, tambah 1, tambah 1. Dan ada X kat depan ya. X tambah 1 lah. So kita salin kat situ dulu. So kita dapat X bahagi dengan X tambah 1. Yang membezakan adalah 2, 3 dan 4. Jadi 2, 3 dan 4 itu kamu letak sahaja dia sebagai N. Ganti sahaja sebagai N. Maka kamu dapatlah inilah rumus dia di mana rumus umum dia adalah X bahagi NX tambah 1 di mana X tak boleh bersamaan dengan negatif 1/N. Shatter. Markah 1. Okay, dan soalan terakhir. Cikgu harap masing-masing still standing Soalan terakhir dalam kertas 1 di mana FG4. FG4. Ini sonang yo. Bila FG4 gantikan sahaja 4 tadi ke dalam X. So kamu akan dapat 6 tambah 7 kan? Ganti je 4. So kamu dapatlah ini adalah 31. Dapat markah 2 markah pula tu. P1. Dan yang terakhir kita ada F dalam kurungan GX. Kita nak dapatkan apakah fungsi GX Jadi bila dia sebelah kanan macam tu, kamu gantikan kepada GX. Ini kan sebelah dalam dia kan. So jawapan dia adalah 6X tambah 7. F kan kita dah ada kat sini. Ini adalah Fx kita. So kita gantikan X tadi. Buat tapi betul ke? Kita tengok nanti. So F kamu adalah 3X. X kamu sekarang adalah GX. So gantikan GX tambah 4 sama dengan 6X tambah 7. Okay, yang ini kita tinggalkan. GX ni kita tinggalkan je. Tinggalkan sahaja.
maka kamu akan dapat positif 4 pindah kiri jadi negatif. 6x 7 tolak 4 jadi 3. Lepas tu 3 ini darab pindah jadi bahagi. So tinggal lagi x sorang-sorang. Bahagi dengan 3 maka jawapan kamu adalah 2x tambah 1. Maka ini merupakan gx kamu. Yang function ni pun soalannya senang. Dapat P1. 4 markah keseluruhannya. Itu sahaja untuk hari ini. Kata 2 cikgu tak dapat nak bincang habis sebab kita ada kekangan masa. Okay. Kata 2. Bila agak-agak kita boleh sambung? Cikgu stop dulu recording